mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan Muhammad itu pun seru Allah. Kemudian disusul dengan bacaan beberapa ayat Al-Quran, antaranya daripada surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Al-Ahzab. Bacaan kita baca ni khutbah nikah lah kita baca. Imam dia tahu bila nak nikah, dia bakal baca khutbah ni lama-lama dulu. Kemudian amma ba'du, di ayat tu baca sendirilah. Amma ba'du, di antara program-program yang dirancangan saya yang telah lalu adalah berkhidmat kepada sunnah yang suci, yang saya istilahkan dengan mendekatkan sunnah kepada ummah. Saya membahasnya dalam beberapa kitab saya. Tuan-tuan, Syekh Al-Albani rahimahullah antara orang yang mula-mula mengarang buku-buku di mana kalau dilihat tajuknya serta isi kandungannya jelas tujuannya untuk mendekatkan manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ulama dulu tak karang, tuan-tuan, banyak ulama dulu tulis. Cuma kita kena beza tulisan dulu dengan tulisan kontemporari sekarang pada hari ini. Dulu ada Imam Syafi'i buat carta tulis. Buat carta terbahagi kepada 2, terbahagi kepada 3, mana ada. Bila ni kita dah ada sistem, dah ada penulis yang hebat, pengarang-pengarang yang hebat. Sebab apa? Sebab kita berada di zaman yang berbeza dengan zaman orang ilmuwan suatu ketika dahulu. Orang dulu cerdik, tahu nak kena terang, bagi berapa ini berapa, nak kena buat poin-poin, tak buat poin, tak faham, pasti tak cerdik. Orang dulu memang dia buat cerdik ni. Hang tak payah nak buat apa-apa, bahagi-bahagi, dia setting, set up dalam kepala dia. Jadi oleh kerana kitab ulama-ulama dulu, mereka ilmu banyak. Kalau boleh tulis tu tak berhenti. Tulis sampai tak nikah, sampai tak kahwin. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, tak nikah, tak kahwin dia. Sibuk belajar, sibuk mengkaji, sibuk belajar, sibuk mendakwah, sampaikan dakwah kepada manusia. Imam Ahmad pergi berjalan, bawa pena dia dengan dakwah dia sampai dikenali. Orang tanya sampai bila hang nak berjalan dengan dakwah dan pena ni. Kata ma'al hibarah ila al-maqbarah, bersama-sama dengan pena dan dakwah ini aku akan berjalan sampai ke kubur. Tulis ya, tulis. Tuan dan puan sekalian, jadi ulama dulu menulis, ulama lah ni pun menulis. Ulama dulu tulis sesuai dengan zaman mereka. Orang yang hafalan kuat pun ada, orang yang lemah hafalan pun ada. Tapi still mereka jauh dan bebas daripada kemaksiatan yang amat-amat berleluasa di zaman kita. Dulu walaupun ada orang yang tak cerdik, tuan-tuan dan puan sekalian, yang ingatan dia tak berapa nak kuat, tapi nak dibandingkan dengan orang di zaman kita cukup jauh. Dulu pendedahan, terdedah kepada maksiat berbeza dengan terdedah kepada maksiat pada hari ini. Kita tak payah pergi jauh. Dulu maksiat orang nak kena cari, kita tak payah cari, duduk kat restoran hakim tu cukup. Duduk. Tak payah cari maksiat mai. Assalamualaikum, kami maksiat ni. Beza kita dengan dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila terdedah manusia dengan maksiat, dengan syaitan, ingatan mereka kepada dunia itu lebih daripada ingatan mereka kepada kehidupan akhirat. Bila ingat kat dunia ni, lebih ingat kat dunia, dekat Allah Subhanahu Wa Taala mereka lupa. Kalau tak lupa sepenuhnya pun lupa separuh, tak lupa separuh pun lupa suku, lupa juga, lalai juga. Berbeza dengan orang dulu yang maksiat jauh daripada mereka. Dia pun ingat agama, dia ingat macam mana nak bina diri dalam keadaan sumber maklumat susah.
Lah ni sumber maklumat kita senang. Kalau kita tak ada mengaji malam ni, ni ada MP3, tu ada video cam. Saya minta telefon abang budak mana rakam tadi, telefon orang hantar CD pun tu aku beli. Sumber maklumat mudah. Dulu sumber maklumat payah. Kalau tertinggal seorang ulama, tertinggal satu kelas pengajian ahli ilmu, mereka seolah-olah menyesal seumur hidup. Sebab ahli ilmu, para ulama ni, walaupun dia dah boleh mengajar, tapi dia tetap nak pergi bermusafir, nak tambahkan ilmu dia. Dulu musafir bukan ada 012 boleh telefon, di share. Kita sampai, saya kadang-kadang ada orang telefon sampai pukul 12 nak tanya hukum. Pukul 12 tengah malam. Ustaz, apa hukum Ustaz ni? Saya ada tikus kat rumah saya Ustaz. Jadi bukan tikus itu yang dia buat belah, hamster tu Ustaz. Hamster tu dia punya habuk-habuk itu tumpah. Jadi kan dia duk buang air apa semua, dia kencing situ. Jadi tumpah tu kena atas kamera saya. Apa hukum saya nak samak, nak basuh kamera saya? Nak kena cuci ke macam mana apa ni? Pukul 12 tengah malam, kabut kata tuan rumah sekalian. Nah, abang kata sumber maklumat kita senang, mudah diperolehi. Ada masalah, boleh telefon tanya. Dulu kalau ada masalah, tension kat rumah, stres. Kalau ada masalah yang tak boleh nak diselesaikan, stres. Sebab apa? Sumber maklumat payah. Sebab tu mereka, bila mereka memperolehi ilmu itu memberikan keberkatan kepada mereka, bagi berkat. Sebab tu dia pun ingatan mereka kuat. Mereka boleh menulis. Al-Imam Ad-Daruqutni yang terkenal dengan kitab beliau yang cukup agung, iaitu kitab Al-Ilal. Kitab Al-Ilal tu sekarang ni ada 12 jilid. Hampir 12 jilid. 7 jilid atau 12 jilid, saya tak ingat. 7 atau 12, berbeza dia punya cetakan. Cetakan dia satu cetakan dia 7 jilid. Kitab Al-Ilal ni tuan-tuan dan puan sekalian, kalau baca dia, disebut hadis, ditanyakan kepada dia satu hadis Nabi, kemudian dia terang hadis ni ada berapa jalur riwayat. Kemudian setiap jalur riwayat ni ada siapa yang meriwayatkan hadis ni. Si fulan yang orang yang meriwayatkan ni, apa status dia? Boleh diterima ke, boleh ditolak ke, macam mana ke? Biodata semua dia bagi. Dan orang yang bertanyakan soalan ini kepada dia lah yang kumpul soalan-soalan ini jadikan kitab. Dan dia habaq dalam mukadimah, dia kata sesungguhnya kesemua isi kandungan kitab Ilal ini adalah hasil daripada apa? Kita nak kata hasil daripada otak Al-Imam Ad-Daruqutni. Bukan kata dia buka kitab tu baca, buka semua sebab. Dah, ingatan dia. Hasil dari ingatan dia. Tuan-tuan, saya kata semalam, kita ambil retas A4, beli retas A4 kat kedai. Beli retas A4, cuba tulis tengok ilmu agama yang kita tahu. Boleh pergi takat mana? Tanpa merujuk. Rukun Islam pun dah keliru dah. Susuhan mana dulu ni? Baru rukun Islam.